Coronavirus is now boring. Next year, want something like vampires, something like zombies, chasing us every day. Want some action, not social distance. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Prof. Madya Dr. Cik Asniza binti Cik Noh. Saya Nur Feruza Syairah binti Abdul Rahman yang bernama matrik S50096 ingin menyampaikan atau berkongsi tentang kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar. COVID-19 ialah nama singkatan kepada corona dan virus. Serta virus ini telah ditemui pada tahun 2019, maka terhasillah singkatan namanya ialah COVID-19. Okey, berbalik kepada kesannya ialah pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan negatif kepada pelajar. Namun demikian, terdapat juga kesan positif kepada pelajar. Di sini saya cuma ingin berkongsi satu poin untuk kesan negatif dan satu poin untuk kesan positif. Okey, saya mulakan dengan kesan negatif dahulu kerana perkara negatif selalunya kita sukar untuk lupakan. Oops, maafkan saya cuma bergurau. Okey, saya teruskan dengan perkongsiannya ialah kesan negatif yang saya ingin kongsikan ini saya yakin sememangnya ini dilalui oleh semua pelajar termasuklah diri saya sendiri. Okey, kesannya ialah kesukaran mendapatkan capaian internet. Saya yakin sememangnya pelajar mampu untuk membeli data internet. Ini kerana sebelum ini pun kita membeli data internet untuk melayari media sosial. Namun untuk kali ini kita perlu membeli data internet untuk mengikuti kelas secara online, secara atas talian dan juga membuat tugasan. Dan ini memerlukan capaian internet yang laju. Dan ini menjadi masalah kepada pelajar kerana tidak semua pelajar tinggal di kawasan bandar atau tinggal di kawasan yang mendapat capaian internet yang laju. Pada pandangan saya sendiri menjadi masalah dan kesan negatif kepada pelajar itu sendiri. Okey, itu saja kesan negatif yang ingin saya uraikan. Okey, saya teruskan dengan kesan positif pandemik COVID-19 kepada pelajar. Okey, kesan positif yang ingin saya kongsikan ini sememangnya melalui pengalaman saya sendiri iaitu pelajar semakin kreatif dan semakin mahir menggunakan aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran. Okey, sebagai contoh yang saya dapat berikan ialah sebelum ini pelajar tidak tahu bagaimana untuk lebih kreatif dalam menghasilkan slide presentation yang cantik, mengedit video dan juga mengedit gambar yang lebih cantik. Kerana sebelum ini mereka bergantung harap kepada kawan mereka, tetapi apabila pandemik COVID-19 ini terjadi, mereka terpaksa melakukannya sendiri dan itu menjadikan pandemik COVID-19 ini memberikan kesan positif kepada pelajar itu sendiri. Kerana mereka dari sebelum ini yang tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi ini semakin mengetahui dan semakin mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran secara atas talian. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cerabi Osman, matrik nombor S50249. Hari ini saya akan membincangkan sedikit tentang kesan-kesan COVID-19 kepada pelajar. Di sini saya akan ada 3 poin yang saya akan bincangkan sebentar saja lagi, iaitu daripada segi keuangan, gangguan daripada media sosial dan juga tiada bimbingan daripada rakan-rakan. Dari segi keuangan, pelajar sekarang mereka terpaksa menanggung beban dalam membiayai internet ataupun wifi yang mana kadang rata-ratanya melebihi 100 bagi membiayai internet mereka setiap bulan. Ini amat penting pada mereka kerana mereka terpaksa melanggan internet untuk mencari maklumat, menyiapkan assignment dan juga menyiapkan FYP. Dan di situ kita dapat lihat bahawa sesetengah pelajar mereka melayari internet mudah alih untuk membeli barangan secara dalam talian. Dan ini kadang-kadang mereka mungkin terlepas pandang dan mereka akan terbeli kehendak mereka dan bukannya keperluan mereka. Yang mana di situ terdapat pembaziran dari segi sumber mereka.
Dan ada juga sesetengah pelajar, mereka ini tidak mahu membebankan keluarga mereka dan mereka akan mencari inisiatif dengan bekerja sambil belajar, dan ini akan mengurangkan beban mereka terhadap keluarga mereka bagi membayar internet dan juga kehendak mereka. Poin yang kedua adalah daripada gangguan daripada sosial media, yang mana kadang-kadang pelajar ini akan lebih mudah terganggu dengan aplikasi mudah alih yang sekarang ini sedang popular, dan ini akan memberi kesan kepada mereka kerana mungkin mereka akan tidur lewat kerana melayari internet dan juga sentiasa melihat trend-trending yang sedang berlaku sekarang. Okey, mereka mungkin kesan-kesan buruk mungkin mereka akan berlakunya susah untuk mereka memasuki kelas online, dan akibat daripada itu mungkin sedikit sebanyak menjejaskan reputasi mereka dalam peperiksaan. Dan seterusnya adalah tiada bimbingan daripada rakan-rakan. Mungkin sebelum ini mereka di universiti, mereka akan banyak mengharapkan kawan-kawan kerana mungkin kawan-kawan ini akan menjadi pembakar semangat dan pendorong kepada mereka, yang mana mungkin rakan-rakan mereka ini mungkin cemerlang dalam peperiksaan dan sedikit sebanyak dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan juga mungkin rakan-rakan ini mungkin menjadi tempat untuk mereka meluahkan perasaan. Di samping itu ada juga pelajar, mereka mungkin mengharapkan rakan-rakan ini menjadi pembakar semangat kepada mereka, yang mana mungkin rakan-rakan ini mungkin pergi ke library ataupun pergi ke masjid, dan mereka mungkin terikut dan menjadikan itu sebagai persaingan yang sihat bagi mereka mendapat kesedaran, dan juga mereka ini ingin bersaing secara sihat untuk mendapat keputusan yang terbaik bersama-sama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noliana binti Abdul Aziz, nombor metrik S51110. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit sebanyak mengenai kesan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 memberi impak besar terhadap pelbagai sektor, terutamanya bidang pendidikan. Sama ada peringkat rendah, menengah maupun pengajian tinggi, tidak terlepas daripada kesannya. Kita selalu lihat bahawasanya kesan COVID-19 ini memberi kesan negatif, walau bagaimanapun terdapat juga kesan positif. Jikalau sebelum ini pelajar kurang mengambil berat mengenai isu kebersihan, kini mereka mula sedar kepentingan menjaga kebersihan. Pelajar lebih mengambil berat mengenai kesihatan dan keselamatan masing-masing. Antaranya, mereka memakai topi muka dan menjaga kebersihan diri bukan sahaja di sekolah dan di universiti, malahan di rumah juga. Ini termasuk mengekalkan jarak 1 meter dari semua orang yang berinteraksi, terutamanya di tempat umum seperti pasaraya. Daripada berjabat tangan, ramai mengubah kepada cara alternatif lain untuk saling menyapa dengan mengelakkan sentuhan. Hand sanitizer juga digunakan dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 ini. Pelajar diajar mengenai cara penggunaannya, begitu juga cara membasuh tangan yang betul dengan menggunakan amalan air. Ini membuahkan hasil apabila kerajaan Malaysia melaporkan rakyat Malaysia menduduki tempat pertama berbanding negara lain yang mengubah sikap ke arah positif dalam aspek penjagaan kebersihan diri dalam situasi penularan wabak COVID-19 6 Mac yang lalu. Diharapkan sikap ini berkekalan walaupun pandemik COVID-19 berakhir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Quddus, nombor metrik S52537. Saya ingin memberi ucapan tentang kesan COVID-19 terhadap pembelajaran kepada pelajar. Sebagai seorang pelajar, saya berpengalaman berada di dalam situasi COVID-19 ini. Pengalaman yang sangat ketara adalah apabila sistem pembelajaran secara bersemuka ditukar menjadi sistem pembelajaran di dalam talian. Hal ini telah menimbulkan pelbagai isu, terutamanya kejujuran pelajar dalam menjawab peperiksaan. Selain itu, kawasan tempat tinggal saya yang berada di luar bandar menyebabkan akses internet sangat sukar didapati. Sebagai contoh, apabila hujan, angin kuat dan penggunaan yang sangat terhad.
Kemudian, sukar mengikuti sukatan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif di rumah. Sebagai contoh, pelbagai komitmen yang perlu digalas sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak di rumah. Sebagai contoh, sebagai seorang anak, saya perlu menggalas tanggungjawab menjaga adik, mengemas rumah dan mencari wang sampingan. Oleh itu, hal-hal demikian telah menyebabkan saya ketinggalan dalam pembelajaran secara dalam talian. Akhir sekali, kesukaran pensyarah untuk memantau prestasi pelajar. Sebagai contoh, apabila berlakunya pembelajaran secara dalam talian, pensyarah dan pelajar kurang berkomunikasi secara dua hala. Hal ini menyebabkan pensyarah kurang pasti sama ada pelajar faham ataupun tidak. Kerana pelajar akan menangguhkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Hal ini telah memberi kesan kepada pelajar apabila di akhir peperiksaan, di akhir semester, pelajar sukar untuk mengulang kaji pelajaran apabila tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah tidak dilakukan dan ditangguhkan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Jamlah binti Tohir, nombor matrik S50664, dan saya akan mengulas topik mengenai kesan pandemik COVID-19 kepada emosi pelajar. Tanpa disedari, masalah COVID-19 mempengaruhi mental para pelajar, seperti tekanan, serangan panik, kerisauan dan kemurungan mungkin dialami oleh pelajar, terutamanya pelajar yang tinggal berjauhan dari keluarga atau bersendirian. Contohnya, situasi pelajar-pelajar UMT yang tinggal di hostel sepanjang tempoh PKP. Ada ke antara mereka yang mengalami tekanan dan berisiko menghadapi masalah kesihatan mental. Bahkan ada keluarga turut terkesan dan bimbang dengan keselamatan dan kebajikan anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan dan pengurusan IPT telah memainkan peranan yang sebaiknya dengan menjamin kebajikan pelajar dan memberikan bekalan makanan kepada mereka sepanjang tempoh mereka berada di hostel IPT masing-masing. Kalau kita lihat di TV, berita, surat khabar ataupun laman sosial, terdapat beberapa pelajar yang mengambil keputusan untuk membunuh diri kerana terkena emosi yang melampau, kerana mereka tidak dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, tugasan yang diberikan dengan adanya tarikh penyerahan yang melampau juga boleh menyebabkan kombinasi emosi yang melampau, dan cara pelajar menyelesaikan tugasan tersebut adalah secara berlainan. Saya sendiri juga pernah mengalami tekanan emosi kerana tugasan yang diberi terlampau banyak, dan tarikh penyerahan itu adalah sama, seperti bertindih. Bagaimana untuk kekalkan tenang dan menjaga kesihatan emosi? Pertama, kita perlu pengurusan masa yang bijak, perbincangan dengan ahli kumpulan ataupun pensyarah, gaya hidup sihat tanpa melanggar SOP, dan pemakanan yang sihat. Dan juga sekiranya pelajar berasa sedih ataupun bimbang, mereka perlu dapatkan sokongan emosi melalui cara berkomunikasi dengan ahli keluarga, rakan atau individu yang mereka percaya. Hai,
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Isha Masra binti Rasidi, nama Menteri S51815. Seperti yang kita ketahui, penularan virus COVID-19 telah membawa kepada kesan negatif dalam kehidupan seharian kita. Dalam hal ini, pelajar juga tidak akan terlepas daripada menghadapi kesan pandemik COVID-19. Namun, di sebalik kesan negatif, terdapat juga kesan positif seperti hubungan kekeluargaan akan bertambah erat sesama ahli keluarga. Hal ini dapat dilihat apabila sebelum ini pelajar tinggal di asrama ataupun jauh dengan ibu bapa, malah disebabkan pandemik COVID-19, pelajar terpaksa pulang ke kampung halaman dan belajar secara dalam talian. Oleh itu, keberadaan pelajar sepanjang tempoh pandemik COVID-19 akan mengeratkan lagi hubungan sesama ahli keluarga. Misalnya, jika sebelum ini pelajar hanya dapat meluangkan sedikit masa bersama ahli keluarga, namun disebabkan pandemik COVID-19, pelajar dapat meluangkan lebih masa ataupun sepenuh masa bersama keluarga tersayang seperti menjamu selera bersama-sama. Aktiviti menjamu selera bersama ahli keluarga terbukti dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kerana pada masa itulah ahli keluarga akan mula memecahkan suasana dengan bertanya tentang hal pelajaran, emosi, masalah yang dihadapi dan sebagainya. Justeru, secara tidak langsung aktiviti ini dapat menzahirkan perasaan sayang menyayangi antara satu sama lain dalam mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Di samping itu, pelajar juga dapat melakukan aktiviti-aktiviti menarik bersama ahli keluarga seperti berkebun, memasak, melakukan projek DIY dan mengemas rumah. Aktiviti-aktiviti ini juga secara tidak langsung akan membuatkan pelajar bebas daripada tekanan perasaan ataupun dalam erti kata lain stres yang mungkin disebabkan oleh pembelajaran dalam talian. Oleh itu, dengan melakukan aktiviti yang menarik tersebut, hubungan kekeluargaan akan menjadi semakin erat dan bertambah mesra antara pelajar dan ahli keluarga. Sekian daripada saya. Terima kasih.